ikut keperluan. Dia kurang maintenance. Dia tidak perlu setiap tahun, tidak perlu setiap bulan. Bila solar itu hidup, respon daripada beberapa porter ataupun guide, syukurlah ada sudah lampu di sini. Sekitar 82-83 kg. Isu dia ni dia keletihan. Memang dia tak boleh nak turunlah daripada puncak lagi. Sampai ke Lebarata, sambung daripada Lebarata sampai ke bawah. Gunung Kinabalu, kemegahan negeri di bawah bayu. Jelas kelihatan dari kejauhan, gunung tertinggi di Malaysia setinggi 4,095.2 meter. Ia sering menjadi buruan para pendaki dari dalam dan luar negara dengan kemampuan menampung jumlah pelancong seramai 40,000 orang setiap tahun. Denai pendakian mencabar serta pemandangan aras tinggi yang luar biasa antara faktor tarikan buat para pendaki. Kesemua cabaran dan usaha itu adalah demi mencapai klimaks tertinggi di puncak Kinabalu. Kundasang yang terletak di daerah Ranau, Sabah, antara pekan yang terkenal kerana keadaan muka buminya yang berada di dalam lembah. Cuaca optimum beserta tanah yang bernutrisi membuahkan hasil kepada sayuran tempatan dan juga buah-buahan yang segar. Berlatar belakangkan gunung tertinggi di Malaysia, Kundasang juga sering menjadi antara lokasi pilihan pelancong yang bertandang ke Sabah. Panorama yang tersaji beserta angin bayu lembut nyata memukau setiap daripada mereka yang menjejakkan kaki ke sini. Taman Negara Kinabalu telah disenarai dalam Tapak Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2010 dan ia telah menjadi lokasi yang pertama di dalam senarai berkenaan di negara Malaysia. Itu merupakan perkara yang sedia maklum. Tapi tahukah anda, di sepanjang denai pendakian untuk sampai ke puncak itu, terdapat beberapa pondok dan juga checkpoint yang telah dipasang dengan set lampu solar. Ia bagi memudahkan pendaki ataupun malim gunung yang berehat seketika di kawasan-kawasan tersebut apabila siang telah melabuhkan tirainya. Dan Majalah 3 pada kali ini akan bersama dengan sekumpulan juruteknik elektrik untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan. Bersama-sama dengan mereka mendaki ke atas puncak untuk melakukan kerja-kerja tersebut setelah hampir 10 tahun ia dipasang. Taman Kinabalu, taman tertua di negeri Sabah, salah satu daripada taman di bawah kelolaan Lembaga Pemegang Taman-Taman Sabah dengan Gunung Kinabalu sebagai tarikan terunggulnya. Setiap tahun, Taman Kinabalu menerima kunjungan puluhan ribu pendaki, masing-masing dengan tujuan dan iltizam yang sama, menelusuri denai pendakian sejauh 8.72 km untuk menawan puncak tertinggi di Borneo. Saban hari, gunung ini dijejaki oleh para pendaki dari pelbagai lokasi dan zon waktu dalam percubaan untuk membuktikan kemampuan diri menawan puncaknya. Namun, buat sekumpulan juruteknik elektrik dari Sabah Electricity Sendirian Berhad, SESB ini, kehadiran mereka kali ini ada misi tersendiri. Skop tugasan mereka pada kali ini adalah untuk menyelenggara dan membaiki sebanyak 20 set lampu solar yang telah dipasang sedekat lalu di 16 lokasi di sepanjang laluan mendaki. Yang pertama 2013. Lepas tu dia ada kejadian gempa bumi pada tahun 2015
Jadi pemasangan semula solar dipasang pada tahun 2019, 18 atau 19 macam itulah. Dan tahun ini adalah pertama kali lampu-lampu solar ini diselenggarakan yang sejak dipasang pada tahun 2019 lah. Pemeriksaan awal telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya bertujuan mengenal pasti kerosakan peralatan dan keperluan pembelian alat ganti. Untuk kali ini, pemeriksaan menyeluruh akan dilakukan terhadap sistem melibatkan alat kawalan dan juga pendawaian bateri. Mungkin sebab saya tidak ikut pemasangan terdahulu, jadi saya kena periksa setiap spek lampu dan setiap apa jenis yang digunakan bateri, jenis-jenis lampu, pendawaian sedia ada. Saya kena buat study sikit lah, kena cek spek semua. Bila ada confirm spek apa yang boleh diguna pakai, baru kami buat pembelian barang semua dan apa spare part yang diperlukan. Tapi bila sudah sampai di sini, kami kena study lagi solar controller tu sebab ada berbeza sedikit dengan yang kami ada beli. Itu sajalah cabaran untuk bahagian alat lah, alat gantian ni. Hasil pemeriksaan, setiap mentol yang digunakan di set solar Pondok Timpohon didapati sudah tidak berfungsi dan juga malap. Usai penggantian, sistem perlu diuji bagi memastikan tiada kerosakan pendawaian terhadap mana-mana sambungan mentol. Penugasan mereka pada kali ini melibatkan beberapa lokasi dengan jarak yang berbeza. Lokasi pertama, Pondok Timpohon kini selesai. Masih berbaki lagi 15 lokasi yang perlu diperiksa dan diselenggara. Okey, hari ini kita selesai untuk Timpohon Gate. Kita nak sambung kerja besok di Kiau Gate dan Pondok Lubah sampai Pondok Lubah. Alright? Okay, terima kasih semua. Di sepanjang perjalanan menuju ke titik mula mendaki Timpohon Gate, terdapat sebuah anjung tinjau dengan pemandangan yang mempersonakan, iaitu Kiau Gap View. Walaupun lokasi ini tidak berada di denai pendakian, ia tetap dipasang dengan set lampu solar kerana sini tempat persinggahan utama untuk para pendaki yang menggunakan laluan ini. Dengan adanya cahaya sokongan, ia pasti membantu buat mereka yang berteduh di sini apabila cuaca mulai berubah tanpa diduga. Bateri 14.59 watt. Auto. Okay. Semua masih okey. Right. Alright. Berbeza dengan Pondok Timpohon, panel solar untuk set di sini dipasang di atas bumbung. Setelah sekian lama beroperasi, ia perlu dibersihkan bagi memastikan tahap penyerapan cahaya matahari untuk pengecasan bateri kembali ke 100%. Solar panel tu perlu dibersihkan sebab itulah sumber tenaga elektrik yang diambil, dia guna matahari. Jadi kalau dia tidak bersih, dia akan kurang sikitlah kefungsian solar panel ni. Jadi perlu dibersihkan agar cahaya matahari itu dapat diserap oleh panel ni. Lagipun di atas gunung ni banyak pokok-pokok kan. Jadi memang akan kotor lah sebab banyak daun-daun, lumut, semua serangga mati di atas tu. Jadi kena bersihkan lah. Selain di Kiau Gap View, set solar di Tandas Awam ni juga adalah sebahagian daripada lokasi penugasan penyelenggaraan mereka. Kawasan berhampiran fasiliti ini merupakan tempat di mana malim gunung dan juga porter meletakkan kenderaan. Jika ada yang pulang setelah gelap, pencahayaan yang terpasang di sini pasti bermanfaat. Pemeriksaan kemudian diteruskan denai pendakian. Terdapat sepasang tiang lampu ditempatkan di permulaan denai dan hasil pemeriksaan mendapati satu daripadanya telah mengalami kerosakan yang agak serius. Alat penetapan set solar ataupun controller didapati sudah tidak berfungsi
Begitu juga dengan bateri. Kedua-duanya harus diganti dengan yang baharu agar dapat memberi manfaat kepada mereka yang melalui denai ini. Buat masa ni, meja tu tidak dikira meja sebab yang kami tukar tu cuma kami dapat jumpa bateri yang rosak. Mungkin disebabkan air masuk dalam kabinet tu. Jadi mungkin kabinet tu pun kena pastikan air tidak masuk. Jadi kami kena pastikan seal lah tu tepi-tepi kotak tu. Jadi mungkin itu sajalah yang paling meja sebab kalau kita tukar bateri tu tanpa melihat dia punya kotak tu kalau masuk air sama juga nanti dia rosak lagi balik. Lokasi penyelenggaraan seterusnya, Pondok Kandis, berada 1 kilometer dari checkpoint Timpohon Gate. Pemeriksaan set dilakukan teliti dan mentol yang sudah tidak berfungsi digantikan dengan yang baharu. Turut diselenggara panel solar yang berada di bumbung pondok agar kadar penyerapan kembali berfungsi di tahap optimum. Kami dikejutkan dengan kehadiran sekumpulan malim gunung bersama pengusung. Penat. Memang dia boleh nak turun lah. Maknanya dia ada puncak lagi lah. Ya, daripada puncak lagi. Sampai ke lebar rata? Sampai ke lebar rata, sambung daripada lebar rata sampai ke bawah. Sampai ke bawah lah. Ya. Dia solo? Dia ramai satu grup. Dia dengan satu grup. Projek Pencahayaan Kinabalu adalah projek tanggungjawab sosial korporat yang telah dilaksanakan oleh SESB pada tahun 2013. Ia bertujuan memberi manfaat kepada para pendaki, khususnya malim gunung. Jadi memang kita punya aspirasi untuk macam mana kita ingin menyumbang beyond daripada meter servis kita yang ada kan. So salah satu untuk mendekati rakyat adalah untuk SSB berkolaborasi dengan Taman-Taman Sabah untuk memberikan pencahayaan hingga ke kaki gunung. So pada tahun 2013 tersebut kita telah mengeluarkan idea kepada Taman-Taman Sabah untuk program ini dan kita telah berjaya melaksanakan yang pada tahun 2013 dengan meletakkan sebanyak 20 unit lampu solar di setiap pondok hinggalah ke atas dekat kaki gunung tersebut. Cadangan yang bermanfaat ini lantas disambut baik. Fasiliti pondok rehat di sepanjang denai telah diadakan bertahun lamanya. Dan apabila ditambah dengan lampu sokongan, ia melengkapkan fungsi keseluruhan pondok tersebut. Ya, ini satu projek yang bernilai tambah kepada kemudahan-kemudahan pendakian Gunung Kinabalu khususnya sebab kita memasang tenaga solar yang merupakan tenaga hijau, yaitu yang mesra alam di sepanjang denai pendakian ke puncak Gunung Kinabalu yang sejauh lebih 8 km itu. Jadi kita telah memilih tapak-tapak tertentu yang kita bekerja sama dengan SESB untuk memasang lampu solar yang memberi satu kemudahan kepada para pendaki gunung. Kemungkinannya insiden yang lambat dalam perjalanan, sangkut di sana sini, terpaksa mendaki semasa waktu gelap. Difahamkan, hanya sebanyak 20 set solar sahaja yang dibenarkan untuk dipasang buat waktu ini, berikutan kekangan adat dan juga kawasan. Antara yang dipertimbangkan pada awal sesi perbincangan ialah kesannya terhadap ekosistem haiwan dan juga serangga. Lokasi penyelenggaraan seterusnya iaitu Pondok Ubah, berada tidak jauh dari Pondok Kandis, hanya 250 meter ke hadapan menerusi pendakian yang sedikit tinggi. Di sini, kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan yang sama dilakukan terhadap set solar, iaitu pemeriksaan kuasa bateri dan juga penukaran mentol. Menariknya, mentol yang digunakan adalah jenis mesra alam.
Mentol yang digunakan color warm white, dia warna kuning. Tidak mengganggu keadaan alam semula jadi sini dan juga dia tidak attract serangga ataupun haiwan-haiwan yang lain. Jadi dia sesuai dengan keadaan hutan lah. Dan lampu ni juga jenis DC yang hanya boleh digunakan untuk melalui solar panel. Itulah. Dia tidak sama dengan macam lampu di rumah tu. Ya, yeah. Kalau ambil di sini dia boleh sambung yang rumah punya. Macam itulah. Selain itu, ia juga sesuai digunakan di sini kerana nyalaannya yang dapat menebusi keadaan persekitaran yang berkabus. Kalau warna kuning ni, lampu jenis warna kuning ni, dia terang di dalam keadaan yang kabus ataupun dalam keadaan gelap yang ada hutan macam itulah. Bolehlah dia terang berbanding dengan yang warna putih itu. Sebab warna putih itu dia cuma dia lebih silau lah kalau di keadaan kabus macam tu. Kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan untuk hari ini adalah sehingga kilometer 1.25 iaitu di Pondok Ubah. Kekangan jarak lokasi dan cahaya matahari membawa jadual penugasan ke hari berikutnya. Hari ini hari ketiga kita akan buat kerja-kerja di Pondok Lowi dan juga Pondok Mempening. Tiada pit stop untuk kita berhenti rehat sekejap kah? Kita akan berhenti sekejap di Pondok Lowi lah, kilometer 2.5. Selamat mendaki dan jaga keselamatan lah. Okey. Terima kasih semua. Okey. Semangat. Memasuki hari ketiga, kerja-kerja penyelenggaraan set lampu solar di Pondok Rehat sepanjang denai pendakian diteruskan lagi. Lokasi hari ini ialah Pondok Lowi dan Pondok Mempening yang terletak di kilometer 3 dan juga 3.3. Kami singgah sebentar di Pondok Ubah untuk mengambil perkakasan yang ditinggalkan di sini semalam. Kebolehan porter menyusun barang untuk dibawa ke destinasi mengagumkan kami. Untuk ikat tangga ni, ya. Ada cara-cara dia ke atau ikut ketinggian ke macam mana? Kita agak dia punya panjang di bawah dengan di atas supaya dia balance di belakang. Yang masa kita angkat. Lepas tu kalau macam ni nanti barang-barang lain tu tampung di mana? Belakang ni ke atau di atas kepala? Di belakang. Di belakang sini. Ya. Nanti kita kasih ikat lekat di belakang. Maksimum berapa yang boleh angkat? Setakat ini maksimum 88 kilo. Usai persiapan mengangkut barang, perjalanan kami diteruskan. Laluan mendaki yang lebih tinggi dari sebelumnya nyata mengerah lebih banyak tenaga. Setelah hampir 2 jam perjalanan, kami tiba di Pondok Lowi. Hasil pemeriksaan, kedua mentol dan bateri masih berada dalam keadaan baik. Apa yang perlu diambil perhatian ialah permukaan panel solar yang perlu dibersihkan agar pengecasan dapat berlaku dengan lancar. Selain daripada kami buat kerja-kerja penukaran alat ganti lampu, kami juga ada bagi spare. Jadi sekiranya ada lampu yang rosak mungkin disebabkan oleh cuaca ataupun serangga, ada spare di situ. Jadi dorang boleh tukar sendirilah. Sekitar waktu tengah hari, kelihatan para pendaki sudah berada di separuh perjalanan untuk sampai ke garisan penamat. Namun buat kami, masih berbaki 300 meter lagi perlu didaki untuk sampai ke destinasi. Kita destinasi untuk hari ini Pondok Mempening.
Usai rehat seketika mengumpul nafas, kerja-kerja penyelenggaraan kemudian diteruskan. Namun seketika kemudian, kami dikejutkan dengan kehadiran sekumpulan malim gunung bersama pengusung. Penat. Ya. Kenapa dengan dia? Ada sakit kaki. Oh, sakit kaki. Berapa berat dia? Sekitar 82-83 kg. Oh, sekitar Ya, 82. isu dia ni dia keletihan. Keletihan dan memang dia tak boleh nak turun lah. Maknanya dia daripada puncak lagi lah. Ya, daripada puncak lagi. Sampai ke lebar rata. Sampai ke lebar rata, sambung daripada lebar rata sampai ke bawah. Sampai ke bawah lah. Ya. Dia solo. Dia ramai satu grup. Dia dengan satu grup. Dengan yang kena apa sama yang Tadi ada lagi kan? ada satu lagi. Tadi ada 3 orang. Ini dia punya kawan semua. Kawan dia semua ada. Ini satu grup. Dorang tu satu grup. Dan dukung belakang tu pun kawan dia. Itu pun dia kawan dia. Tiga lah. Ya, 3-3. Ya. Pendaki dari negara jiran berusia 74 tahun tersebut kemudian diusung cermat sehingga ke checkpoint penamat. Kerja-kerja menyelamat sebegini adalah normal kerana terdapat segelintir yang tidak mampu menamatkan keseluruhan pendakian berikutan masalah kesihatan. Cuaca di atas ni memang tidak menentu dan sejak kilometer 3 dari bawah lagi tadi hujan sudah mula turun agak lebat dan kami tersangkut di sini lebih kurang 1 jam setengah. Walaupun hujan, kerja harus diteruskan. Ini antara cabaran yang mereka harus lalui. Begitu juga dengan kami dan kru Majalah 3. Hari keempat penugasan penyelenggaraan, destinasi kali ini lebih jauh dan tinggi. Kalau kamu duluan lah. Kami juga akan bermalam di hostel penginapan. Oleh itu, muatan yang perlu diangkat pada kali ini makin bertambah beratnya. Nama saya Primus, salah seorang daripada kamu punya malim gunung. Jadi dia ada tulis kawasan. Kita berhati-hatilah sebab sekarang musim hujan, kita akan jumpa beberapa kawasan yang ada batu. Jadi saya rasa itu batu memang licin. Jadi tambah hati-hati. Tuhan ku kau mudahkanlah urusan kami, perjalanan kami, pekerjaan kami. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan mudahkanlah urusan kami. Amin. Perjalanan adalah sejauh 6 km, melepasi pondok-pondok lain ke lokasi pertama di kilometer 4, Pondok Layang-Layang dan kemudian ke Pondok Villosa dan Parker sebelum sampai ke Laban Rata. Set lampu solar merupakan inovasi pencahayaan di denai pendakian dengan implementasi teknologi hijau. Ia sangat sesuai dipasang di pondok-pondok tersebut kerana cirinya yang mesra alam dan mudah diselenggarakan. Kebaikan menggunakan solar ni, dia kurang maintenance sebenarnya, kurang. Dia tidak perlu setiap tahun, tidak perlu setiap bulan macam tu. Ikut keperluan. Ya, ini solar ni sebab dia boleh bertahan lama. Jadi melalui aduan yang kami terima dari teman-teman Sabah yang memberi maklum dengan kami, terdapat lampu solar yang rosak, tidak berfungsi. Jadi kami ada buat pemeriksaan jugalah pada tahun ini juga dan kami teruskan dengan rancangan untuk membantulah repair semua lampu-lampu ni. Pendakian kami kali ini ke kilometer 4, Pondok Layang-Layang ternyata mencabar apabila kami diduga dengan hujan yang sangat lebat di pertengahan perjalanan. Jadi apapun yang kita lakukan kena jujur. Ikhlas. Baik. Seperti mana pendaki lain, segala aktiviti tergendala seketika sehingga hujan mulai reda. Pondok Layang-Layang mungkin antara salah satu lokasi yang beri ada cabaran sikit
sebab solar panel itu tidak ada tempat letak tangga yang rata. Kami terpaksa cari jalan lah mana yang rata dan agak jauh sedikit. Dan juga cuaca hujan, jadi licin semua tu memang agak terganggu sedikit lah untuk buat kerja-kerja senggeraan ni. Kami terpaksa berhenti sekejap, rehat dulu, tunggu hujan reda, lepas tu baru buat lagi kerja lah. Setelah hujan semakin reda, para pendaki yang berteduh di pondok mula beransur turun. Kerja penyelenggaraan kemudian dapat diselesaikan dengan baik, walaupun berhadapan cabaran pada awalnya. Seperti yang dikatakan Malim sebentar tadi, cuaca di atas ni memang tidak menentu. Dan sejak kilometer 3 dari bawah lagi tadi, hujan sudah mula turun, agak lebat. Dan kami tersangkut di sini lebih kurang 1.5 jam kerana memberi ruang kepada pendaki lain untuk berteduh di sini. Kemudian apabila hujan reda sikit sebentar tadi, pendaki mula turun dan kami mula mendapat ruang untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan ni lah. Dan sekarang walaupun hujan, tapi kerja harus diteruskan. Dan menurut maklumat, bermula dari sini hingga ke atas sana pendakiannya agak curam dan ditambah dengan hujan, berkemungkinan licin. Jadi ini antara cabaran yang mereka harus lalui. Begitu juga dengan kami dan kru Majalah 3. So, jom. Boleh kita? Bermula dari sini, tiada lagi tanah ataupun tangga. Laluan adalah daripada batuan gunung pelbagai saiz dengan tahap kecerunan yang agak membimbangkan. Ia perlu diharungi dengan berhati-hati kerana dikhawatiri licin akibat hujan. Selepas Pondok Villosa, lokasi yang perlu diselenggara ialah tapak landasan helikopter pakar. Walaupun lokasi ini jarang digunakan, ia tetap diselenggara sebagai persediaan sekiranya berlaku kecemasan pada waktu malam yang memerlukan pendaratan helikopter. Menjelang senja, disertakan cuaca yang mendung, laluan persekitaran denai pendakian semakin gelap. Pada ketika ini, fungsi set lampu solar ini akan jelas kelihatan jika ia berupaya berfungsi dengan baik. Baik, sekarang kami berada di Pondok Pakar yang mana lagi 500 meter untuk sampai ke Laban Rata. Dan ini Pondok Pakar ni merupakan pondok yang terakhir di sepanjang laluan dari bawah sana untuk sampai ke Laban Rata. Dan seperti mana yang kita dapat lihat, jika set solar lampu ni tak menyala, dia boleh mendatangkan masalah kepada mereka yang mungkin masih mendaki pada waktu-waktu sebegini. Selain pendaki, antara yang sering menggunakan pondok-pondok rehat ini ialah malim gunung. Bergantung kepada kemampuan para pendaki, terdapat segelintir daripada mereka yang tiba lewat di kawasan penginapan di kilometer 6 Panalaban. Bagi Primus Swati, pondok rehat ini menjadi antara tempat dia berehat sementara menunggu pendaki di bawah jagaannya untuk tiba. Ia juga berpandukan kepada pengalamannya menjadi malim selama 22 tahun. Ada yang sampai malam. Dia biasanya start jam 8.30, jam 9 begitu. Tapi kalau kurang stamina memang ada yang sampai malam. Pengalaman saya paling lewat untuk mendaki, kami start jam 9 pagi. Sampai di kawasan Panalaban lebih kurang jam 8.30 malam. So ada juga lah yang sampai malam. Dahulunya, sebelum set lampu solar ini dipasang, jarang sekali malim atau porter untuk berehat di sini.
Keadaan persekitaran yang gelap boleh mengundang bahaya yang tak terduga. Namun, kini ia lebih selesa dan menjadi antara lokasi melepaskan lelah. Waktu tiada lampu dia mungkin berhenti minum saja, dia jalan sudah. Tapi kalau sudah ada lampu, dia memang berhenti mungkin dalam lama sedikit lah, lama dari yang sebelum ada lampu. Saya rasa memang bagus untuk semua lah, sebab boleh cari apa-apa barang penting dalam beg atau apa saja yang dalam, kalau ada yang jatuh kan, senang cari. Pondok-pondok ini juga menjadi antara kawasan pilihan untuk berehat buat mereka yang melakukan kerja-kerja penyelamatan sekiranya berlaku sebarang insiden apabila matahari sudah melabuhkan tirainya. Kadang-kadang kalau dalam rescue tu, sebab biasanya mereka guna stretcher, jadi sebuli-buli ada 4 orang yang bawa, tapi kadang-kadang ada yang 6 atau 8 orang ikut, jadi kalau sampai di pondok mereka senang untuk bergantilah, tukar orang. Walau selambat mana pendaki, Malim tetap akan menunggu dan memandu mereka sehingga selamat sampai ke destinasi. Yang paling penting kekuatan mental lah. Walaupun fizikal kau kuat, mental cepat lemah atau cair tidak sampai Labarata itu walaupun bebanan yang ringan. Dan kami telah membuat beberapa perbaikan selepas gempa bumi itu untuk memperbaiki denai yang rosak akibat runtuhan batu, terutamanya di selepas kilometer 6. Laluan itu memindahkannya ke tempat yang lebih baik daripada dahulu, sebab dahulunya kita masuk turun ke dalam lembah. Keseluruhan perjalanan kami melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan penggambaran di sepanjang denai pendakian pastinya sukar jika tanpa pertolongan porter. Pesara tentera Nixon Marudi antara yang membantu kami memudahkan segala urusan kerja dan perjalanan. Selepas bersara, saya buat kerja lain. Saya jual ikan, kerja kebun, tanam sawit. Tapi saya punya seorang sepupu itulah yang sudah beberapa tahun kerja di sini. Dia mempelawa saya lah jadi seorang porter. Dan ramai juga yang saya punya saudara bekerja di sini. Jadi saya pun coba-cobalah. Dan memang jadi lama-lama tu jadi minat. Niat asal Nixon hanya ingin mencuba menjadi porter. Kini telah menjadi pekerjaan tetap dan punca rezeki keluarga. Perancangan awal untuk berhenti setelah 5 tahun berkhidmat perlu diteliti kembali kerana minatnya kini masih utuh. Bagi saya menjadi seorang porter yang paling penting, satu kesihatan, satu lagi kekuatan mental lah. Walaupun fizikal kau kuat, mental cepat lemah atau cair tidak sampai Labarata itu walaupun bebanan yang ringan. Jadi perlu ada sentiasa jaga kesehatan, bersenam begitu. Kalau ikut betul saya bermula tuh start kerja tuh saya cakap umur saya 45 tahun saya akan berhenti. Tapi sekarang umur saya 45 tahun sudah macam belum ada perancangan lah nak berhenti. Mungkin sampai umur 50 baru saya berhenti lah. Walau apa jua keadaan, khidmat tetap diteruskan. Apa yang penting adalah keikhlasan hati menjalankan tanggungjawab, memikul beban di bahu agar sampai ke destinasi. Tragedi gempa bumi yang melanda daerah Ranau pada tahun 2015 nyata memberi impak terhadap pengoperasian Taman Kinabalu. Pernah terluka, namun kini telah pulih sepenuhnya. Gunung Kinabalu beroperasi seperti biasa.
Kami telah membuat beberapa penambahbaikan yang drastik selepas gempa bumi itu, termasuk penutupannya selama hampir melebih 6 bulan untuk memperbaiki denai yang rosak akibat guguran batu, runtuhan batu, terutamanya di selepas kilometer 6. Dan kami telah memperbaiki laluan itu, memindahkannya ke tempat yang lebih baik daripada dahulu, sebab dahulunya kita masuk turun ke dalam lembah. Pada masa sekarang dia telah mendaki menggunakan permatang bukit yang terdapat di kilometer 6 itu, dan dia memberikan pemandangan yang sungguh cantik panoramanya, kami panggil Trail Ranau. Kesan runtuhan batu masih jelas kelihatan sehingga kini. Tidak terlalu dibersihkan, hanya diperkemaskan di sepanjang denai. Ia seperti tanda ingatan agar pendaki sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan keadaan persekitaran. Saban hari tanpa mengenal musim, pasti ada pendaki yang berkunjung ke sini untuk cuba menawan puncaknya. Ada yang merasai pengalaman pertama kali dan ada juga yang telah datang berulang kali. Tujuannya hanya satu, lokasi yang sama namun perasaan yang berbeza setiap kali tiba. Puncak tertinggi di Malaysia dan Borneo, Lows Peak, pada ketinggian 4,095.2 meter. Kami sangat berbangga dan gembira kerana pemasangan solar dapat diselenggarkan secara keseluruhan, dan semoga lampu solar ini dapat memberi manfaat kepada semua pendaki gunung dan juga malim gunung, dan juga sekiranya ada aktiviti rescue penyelamat, lampu solar ini boleh membantu sedikit sebanyak sepanjang laluan Gunung Kinabalu lah. Itu saja. Alhamdulillah, selamat sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Pengalaman pertama, sampai ke Gunung Kinabalu dan sampai ke puncak Kinabalu. Setelah 7 hari, kami, kru Majalah 3 mengikuti pasukan yang melakukan penyelenggaraan terhadap set solar yang memberikan cahaya di sepanjang laluan yang terdapat pondok-pondok untuk mereka yang menggunakan pondok tersebutlah. Macam contoh malim ataupun pendaki yang lewat, yang berada di laluan tersebut, berhenti di pondok tersebut, insya-Allah ada lampulah untuk memberikan kesenangan kepada mereka. Dan itu hanyalah sebahagian daripada usaha yang dilakukan untuk memberi manfaat kepada para pendaki dan juga malim. InsyaAllah di masa akan datang mungkin ada yang lebih baik, yang lebih berkesan dan bermanfaat untuk kalian yang akan menggunakan laluan ini untuk sampai ke puncak Kinabalu. Panalaban titik pertengahan untuk ke puncak ataupun turun ke timpohon. Di sini, bekalan elektrik adalah berpunca daripada set generator yang dipasang pada waktu-waktu tertentu. Set solar yang dipasang di sini bertujuan memberi pencahayaan kepada tapak landasan helikopter. Ini merupakan set terakhir sebelum kami mula bergerak turun ke bawah. Jadi Willy, yang di sini apa penyelenggaraan yang dilakukan? Di sini penukaran lampu yang rosak. Ini lampu yang rosak, ini masih okey. Kami tukar dengan lampu yang baru lah. Jadi yang baru ni kenapa tidak sama dengan yang lama? Ini cuma desain yang berbeza, tapi watt dia masih sama. Masih sama. Dia punya nyalaan terang dia bagaimana? Terang dia pun sama. Sama juga. Jadi lampu saja yang tukar, yang lain-lain semua masih bagus. Yang lain masih bagus. Ini pun dia punya panel solar pun masih okey lagi. Jadi cuma lampu sajalah. Bertujuan untuk kerja-kerja penyelamatan, set ini telah ditetapkan kepada 2 penetapan cahaya, automatik, berdasarkan sensor dan juga secara manual. Hampir semua tempat kita guna warna kuning, tapi memang ada setengah tempat kita guna warna putih sebagai lampu sokongan yang boleh dihidupkan melalui switch. Jadi itu membantu sedikit sebanyak sekiranya ada kerja-kerja penyelamatan lah yang dibuat.
Terima kasih dan penghargaan kepada Taman-Taman Sabah kerana memberi peluang untuk SSB berkolaborasi dan sama-sama memberikan satu perkhidmatan dan bentuk pencahayaan solar bagi kemudahan pendaki-pendaki sama ada penduduk tempatan ataupun pelawat luar negara, dan juga pada malim-malim gunung yang amat penting untuk sentiasa mendapatkan akses yang selamat sepanjang perkhidmatan di gunung ini. Lokasi CSR lampu solar yang sungguh bermakna dan inovatif ini, ia sebenarnya selaras dengan perancangan strategik Taman-Taman Sabah yang kami ingin menjurus ataupun membudayakan penggunaan tenaga hijau di dalam Taman Kinabalu dan juga taman-taman lain yang diuruskan oleh Taman-Taman Sabah di seluruh Sabah. Set lampu solar yang sedia ada kini sudah memadai. Namun, jika berkeperluan, ia mungkin akan ditambah pada masa hadapan bergantung kepada permintaan dan manfaatnya. Boleh juga kita timbangkan pada masa akan datang apabila ada keperluan untuk memasang lampu-lampu ini dengan maknanya menambahkan unit-unit lampu dengan pemasangan di tempat-tempat yang strategik termasuk yang bersifat bahaya seperti di Curun yang curam ataupun di tempat-tempat yang sukar seperti ada laluan air dan seumpamanya. SSB berharap kolaborasi ini akan mendatangkan manfaat dan aset yang kita pasang sini akan terus terjaga dan di-maintain, diselenggara dengan baik supaya pengguna-pengguna, pendaki-pendaki malim gunung akan terus mendapat manfaatnya. So langkah seterusnya adalah untuk SSB melihat lagi peluang dan ruang yang ada untuk bekerjasama dari segi kita nampak banyak potensi seperti contohnya microhydro dan juga kalau ada potensi wind, angin pun kuat di sini dan kita akan study dan lihat peluang berkolaborasi dengan Taman-Taman Sabah di masa akan datang. Beberapa hari selepas kerja penyelenggaraan di Denai Pendakian selesai, kami dikejutkan dengan perkabaran cuaca yang merisaukan. Kawasan puncak Gunung Kinabalu dilanda aliran air deras akibat hujan lebat yang menyebabkan pendaki berdepan situasi berbahaya. Difahamkan kejadian aliran air yang deras di kawasan laluan pendakian Gunung Kinabalu adalah perkara lazim. Kesemua 115 pendaki berjaya dibawa turun ke kaki gunung dengan selamat hasil kawalan dan bantuan daripada 37 orang malim gunung. Syukur kami yang terlibat dengan misi pencahayaan Gunung Kinabalu tidak berdepan dengan situasi cemas ini.